Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khalilih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'd fa ya ibadallah usikum nafsi wa iyyakum taqwallah faqad faza al-muttaqun. Muslimin dan muslimat sekalian, mudah-mudahan berbahagia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambung pengajian kitab Habibullah Jemaah kitab Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah karangan Imam Mu'azzam Muhammad bin Isa bin Sa'ad At-Tirmidzi. Kita menyambung pada bab berkenaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-24. Hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Isma'il ibnu Ibrahim an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah telinga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut tepi baginda sallallahu alaihi wasallam ini sampai separuh daripada telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digambarkan oleh orang yang amat akrab dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang beliau berkhidmat untuk baginda sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sebagai khadam, pembantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau juga dengan sesudah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering kali bermimpi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yang banyak khidmat, Anas bin Malik yang banyak kita katakan menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau merupakan sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis berkenaan dengan rupa paras dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan usia beliau sehingga tahun 92 Hijrah. Selama tempoh usia beliau yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan itu, maksudnya Anas bin Malik hidup selama 103 tahun. Selama usia beliau yang panjang itu, beliau banyak berkhidmat kepada umat, beliau jadi rujukan kepada umat, dan kata-kata beliau, hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau menyemarakkan mahabbah umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Anas bin Malik selalu mengatakan bahawa aku amat mengharapkan nanti aku dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Akan kukatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inilah khadammu Unais. Itu merupakan panggilan manja Rasulullah SAW kepada beliau, yang ditasghirkan Anas kepada Unais. Ya, panggilan kita katakan tahabbuban, ya, dengan penuh kasih sayang, Nabi kita panggil beliau dengan Unais, dan kadang-kadang dengan
bunayya, wahai anakku. Beliau mengatakan, aku amat berharap di akhirat kelak aku dipertemukan dengan Rasulullah, aku perkenalkan diriku dan aku mengharapkan Nabi kenal dan memberi syafaat kepadaku. Jadi muslimin dan muslimat, dalam kehidupan insan yang banyak berbakti kepada umat, yang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada umat, yang menyemarakkan kasih dan cintanya umat kepada baginda, insan yang sehebat Anas bin Malik ini masih lagi mengharapkan syafaat Rasulullah SAW. Apatah lagi dengan kita? Anas bin Malik sehinggakan pada penghujung usia beliau berwasiat supaya nanti dikebumikan beliau dan dikapankan mayat beliau dengan satu kayu kecil milik Nabi SAW yang selalu beliau bawa untuk dijadikan sutratul musalli, untuk dijadikan sutra Rasulullah SAW. Bila Nabi kita nak sembahyang di kawasan lapang dalam musafir, Anas bin Malik akan bacakan kayu tersebut di hadapan Rasulullah SAW. Kayu itu dipesan oleh Anas bin Malik kepada putra putrinya, nanti kalau aku meninggal pastikan dikebumikan sekali dengan aku. Ini kita katakan tabarrukan bi athari Rasulullah SAW. Beliau berusaha untuk mengambil berkat, mengharapkan ada berkat daripada kesan-kesan peninggalan baginda Nabi SAW. Begitu juga beberapa helai daripada rambut baginda SAW yang dipesan agar diletakkan di bawah lidah beliau, sebagaimana yang diceritakan oleh murid beliau Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala. Dan Anas bin Malik pada penghujung usianya beliau mengatakan kepada anak istrinya, laqinuni la ilaha illallah, ajarkanlah aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau berpesan mengulang ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga akhirnya habis nafas beliau dalam keadaan beliau sedang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kesudahan hayat Sayyidina Anas bin Malik yang meninggal pada tahun 92 Hijrah di kota Basrah, dan beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Dengan meninggalnya Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada lagi manusia bergelar sahabat Rasulullah di kota Basrah. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Hannad bin Sari qala akhbarana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummah wa duna al-wafrah. Daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya. Hisham bin Urwah salah seorang daripada muhaddis di kalangan tabi'in, dan beliau ini merupakan anak kepada Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Urwah bin Zubair adalah anak kepada Zubair bin Awwam dan Asma binti Abi Bakar Siddiq. Daripada perkahwinan Zubair bin Awwam dengan Asma binti Abi Bakar, Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan 3 orang putra kepada Zubair bin Awwam yang ketiga-tiganya menjadi tokoh yang terkemuka. Uqbah bin Zubair, Urwah bin Zubair, dan juga Abdullah bin Zubair bin Awwam. Jadi daripada seorang ayah yang dikatakan ahli syurga oleh Nabi SAW, dan daripada seorang ibu yang merupakan mujahidah, seorang yang hebat yang dalam membantu hijrah Rasulullah SAW, Asma binti Abi Bakar. Pernah ketiga-tiga orang ini
bersama dengan Abdul Malik bin Marwan. Jadi berempat pada satu malam di bulan Ramadan mereka berada di hadapan Ka'bah Al-Musharrafah di Multazam, tempat kita berdoa, tempat mustajabnya doa. Maka di situ mereka berdoa, masing-masing mengatakan, ayo marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita satu pengurniaan yang baik. Maka bermulalah khutbah, mulalah Mus'ab, Abdullah bin Zubair, Uqbah bin Zubair, dan juga Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini yang paling kecil dan beliau menunggu orang lain berdoa dulu. Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Allah, nanti suatu hari nanti anugerahkanlah kepada aku seluruh sebenarnya Hijaz berada di bawah urus takbir aku. Sahabat-sahabat mengaminkan. Kemudian adik beliau pula berdoa, ya Allah, nanti suatu masa nanti kau anugerahkanlah kepada aku Iraqai, maksudnya ya Basrah dan juga Kufah, keseluruhan Irak, dia anugerahkan kepada aku untuk menjadi kawasan yang di bawah urus takbir. Kemudian Abdul Malik bin Marwan pula berdoa, ya Allah, nanti kau suatu masa nanti kau anugerahkanlah kepada aku keseluruhan Hijaz dan Iraqai. Ya, semua sekali itu di bawah pemerintahan. Kemudian bila diperhatikan kepada yang paling kecil ini, kamu nak berdoa apa? Dia berdoa, ya Allah, kau anugerahkanlah kepada aku ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti seluruh umat akan mengambil daripada itu Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala. Jadi semuanya mengaminkan. Masa berlalu tentu ada. Bila masa berlalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Abdullah bin Zubair menguasai seluruh kawasan Hijaz, namun akhirnya terbunuh. Begitulah juga dengan adik beliau menguasai seluruh Eropa, tapi juga akhirnya dibunuh oleh kumpulan mengkhianati beliau. Kemudian Abdul Malik bin Marwan merajai keseluruhannya. Manakala Urwah bin Zubair, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau ilmu yang banyak kerana membimbing beliau ialah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliaulah orang yang turun ke liang lahat Sayyidah Aisyah mengebumikan jenazah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, beliau meriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah air, maksudnya di satu tempat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang panjangnya tidak sampai di bahu, tidak sampai pada ujung bahu, sampai ke pundak, dan tidak sampai di bawah daun telinga. Manakala dia rambut tepi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menjejak ke bawah daun telinga. Ini digambarkan oleh Sayyidah Aisyah waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi, maksudnya waktu rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam basah. Digambarkan oleh beliau sedemikian. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Abu Qatan qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatuhu tadribu shahmata uzunayhi. Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ialah Al-Barra bin Al-Haris daripada golongan Ansar. Gelar beliau ialah Abu Ammarah daripada Khazraj, kumpulan Khazraj. Beliau merupakan salah seorang daripada fuqaha sahabat,
seorang yang faqih yang menjadi rujukan umat dalam hukum akal. Beliau menyertai peperangan Khandaq dan peperangan-peperangan seterusnya. Dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW, dan ketika dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud, Nabi kita SAW menolak permintaan Al-Barra bin Azib untuk menyertai peperangan bersama dengan baginda SAW karena usianya baru belasan tahun pada ketika itu. Begitulah juga dengan Abdullah bin Umar, dikatakan bahwa bin Azib dan juga Sayyidina Abdullah bin Umar ini sebaya. Al-Barra bin Azib, sahabat yang dikatakan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, dan kecenderungan beliau dalam meriwayatkan hadis adalah berkenaan dengan hal-hal ahwalul qiyamah, hal-hal kiamat, hal-hal alam barzakh dan sebagainya. Pernah Sayyidina Barra bin Azib ini Nabi kita SAW pesan kepada beliau, "Idza awaita ila firashik fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu nak masuk tidur, kata Nabi SAW, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk sembahyang. Nah, itu Nabi kita pesan. Ini sunnah-sunnah yang mudah berbuat, tapi kadang-kadang kita cakap aja tak mampu nak buat. Hanya orang ini saja untuk mengambil wudu itu pun berat pada kita. Terus bismillah Allah ya wa'amu. Nah, kadang-kadang bismillah Allah tidak sempat. Nah, pun lena terus. Ya, ini salah satu daripada pesanan Nabi kita kepada Barra bin Azib. Dan apa pesanan ini amat penting sekali tuan-tuan, sebab apa Nabi kita kata pada penghujung pesanan, fa'in minta al-fitrah. Kamu kalau kamu mati pada malam itu, wahai Barra, kamu mati dalam fitrah Islam yang sebenarnya. Apa Nabi kita ajar pada Barra? Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah kamu sebagaimana wudu untuk menunaikan sembahyang. Summa qad' ala shiqqikal ayman. Kemudian mengiringlah atas lambung kananmu. Summa qul, kemudian katakanlah, kata Rasulullah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku, nyawaku kepadamu ya Allah. Sebab kita bila kita tidur aja, kita dah terpejam matanya, kita tak tahulah apa yang berlaku. Mungkin juga itulah kali terakhir kita melihat dunia ini dan kita merasakan nikmat dunia. Ya, maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawwadtu amri ilaik. Kuserahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Ya, yang nak menjaga kereta kita di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang nak menjaga keselamatan rumah kita Allah, yang menjaga keselamatan anak dan istri Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Hatta hutang kita pun kita serahkan kepada Allah. Sebab kita bimbang kalau kita meninggal, siapa lagi yang nak menguruskan? Maka fawwadtu amri ilaik. Nabi kita ajar pada Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, wa fawwadtu amri ilaik. Serahkan setiap urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik. Ku letakkan belakangku, lambungku ini untuk berehat semata-mata untukmu ya Allah. Ya, untuk kita kuat dalam ibadah, sebab kita cukup dapat rehat, untuk kita beramal dengan kata-kata Allah, wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai waktu untuk berehat. Jadi kita buat dari itu kerana Allah. La manja'a wa la manja'a illa ilaih. Tak ada yang boleh diharapkan, yang boleh diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang telah kau turunkan ya Allah. Wa bi rasulika alladhi arsalta. Dan dengan rasulmu yang telah kau utuskan. Nabi kita katakan, fa innaka in mitta, kamu kalau kamu meninggal, mitta ala fitrah, kamu meninggal atas fitrah agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita amankan. Ini salah satu daripada pusaka ataupun warisan yang diingat-ingatkan oleh Sayyidina Barra bin Azib
tentang pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata beliau, sejak daripada Nabi memperingatkan aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut setiap kali dia hendak tidur. Beliau meninggal dunia pada tahun 72 Hijrah di Kufah juga. Baik. Barrah bin Azib menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh yang berukuran sedang, maksudnya yang sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bahagian di antara bahunya lebar, itu lambang keperkasaan, kegagahan dan kekuatan. Rambut bahagian depan baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di bawah daun telinga. Rambut bahagian depan yang bila ditarik ke tepi. Ya, itu juga gambaran sahabat berkenaan dengan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil jahdi wa la bisabti kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunain. Qatadah seorang daripada kibar tabi'in yang terkemuka, bahkan beliau merupakan murid kepada Anas bin Malik dan juga murid kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dua orang guru beliau ini merupakan antara dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yang ketiga, begitu juga dengan Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi kita ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dimulakan dengan Abu Hurairah, kemudian dengan Abdullah bin Amr bin Anas, kemudian yang ketiga Anas bin Malik, kemudian yang keempat ialah Sayyidah Aisyah, kemudian yang kelima ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian yang keenam ialah Abu Musa al-Asy'ari, kemudian yang ketujuh ialah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Qatadah berkata, beliau bertanya kepada Anas bin Malik, seperti apa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara tengah-tengah di antara kerinting dan lurus. Maksudnya kerinting menggulung pun tidak, lurus mencacat pun tidak. Rambut Nabi kita sebagaimana dalam riwayat yang lain dan rajilah, maksudnya rambut yang ikat, sementara panjangnya mencapai bawah daun telinga. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله 4 غدائر. Ummu Hani binti Abu Talib menyatakan pada saat Fathul Mekah, pada peristiwa pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan rambut yang diikat dengan 4 bahagian. Maksudnya rambut Nabi kita ini dijalin sebagaimana yang didandan dengan 4 bahagian, dengan 4 dandanan. Ya, Imam Ibnu Hajar dalam mensyarahkan hadis ini mengatakan bahawa ia perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi kita ini orang yang menjaga penampilan diri, yang sentiasa kemas, dan Nabi kita dalam perjalanan yang jauh, apatah lagi dalam perjalanan berat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjamin rambut baginda sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa kemas dan rapi. Ya, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam berambut panjang pada ketika itu. Dan kata Imam Ibnu Hajar, sekiranya telah menjadi adat dan kebiasaan kepada suatu kaum yang menyimpan rambut panjang dan juga menjalin rambut itu merupakan perbuatan orang perempuan, maka pada ketika itu haram bagi kaum lelaki menjalin rambut. Itu dalam syarah beliau katakan haram bagi orang lelaki menjalin rambut kalau dah huruf di tempat setempat. Yang menjalinkan rambut itu hanyalah perbuatan orang perempuan.
Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini ya, dikatakan nama beliau yang sebenar ialah Hindun binti Abi Thalib. Beliau adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membesar sebumbung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau akhirnya berkahwin dengan Ubairah bin Abi Wahab, yang mana Ubairah memusuhi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Ubairah ini dia takut dia dibunuh sampai dia melarikan diri meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Ummu Hani datang kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada ketika itu Nabi kita sedang mandi di rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datang Ummu Hani dan menyatakan keislamannya. Bila Sayyidah Fatimah Az-Zahra nampak Ummu Hani masuk, beliau pun bangun dan menutup kawasan mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah selesai Nabi tanya, man hadhihi, siapa ni? Maka kata beliau Ummu Hani. Maka Nabi kita katakan marhaban, selamat datang kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini bukan orang lain, sepupu dengan Nabi kita, membesar sekali dengan Nabi kita. Tapi Ummu Hani ini lewat peluk Islam. Beliau peluk Islam pada peristiwa pembukaan kota Mekah, yaitu pada tahun ke-8 Hijrah Rasulullah SAW. Dah hampir 20 tahun lebih Nabi kita berdakwah. Sedangkan turun ayat yang awal, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang paling hampir, yang paling dekat, sanak saudara baginda. Namun ada di kalangan sanak saudara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada penghujung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah mereka yang memeluk Islam. Ummu Hani, tuan-tuan, Nabi kita pernah melamar beliau, namun ditolak oleh Ummu Hani. Kerana kata Ummu Hani, aku ada komitmen yang besar pada anak-anak yang ramai, kata dia. Jadi aku akan bimbang kalau aku tumpukan pada anak-anak, aku akan abaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku tumpukan pada Rasulullah, aku akan abaikan pada anak-anak. Maka Ummu Hani menolak lamaran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan anak kepada Fatimah binti Asad, ibu beliau, Fatimah binti Asad. Yang Fatimah binti Asad ini waktu beliau meninggal dunia, Nabi kita sendiri yang turun ke dalam lubang kubur beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanggalkan jubahnya dan Nabi kita menyelimuti Fatimah binti Asad. Kemudian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di sebelah Fatimah binti Asad di dalam lubang kubur. Kata Rasulullah, kuselimuti beliau dengan pakaianku, mudah-mudahan Allah akan pakaikan perhiasan yang cantik kepadanya di hari akhirat. Dan aku berbaring di sebelah beliau, mudah-mudahan Allah luaskan lubang kuburnya untuk beliau. Nah itu Ummu Fadl gelaran beliau, Fatimah binti Asad, nama beliau yang sebenar. Nabi kita katakan dia ibuku sesudah ibu. Maksudnya orang yang banyak khidmat, banyak jaga baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang berikutnya. Haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin Nubar an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzulain. Daripada Ma'mar, daripada Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani itu, tuan-tuan, dikatakan afqahu ashabi Anas, orang yang paling faqih di kalangan anak murid Sayyidina Anas bin Malik di Basrah. Dan Thabit al-Bunani ini Allah anugerahkan kepada beliau karamah, kemuliaan. Ketika mana beliau meninggal dunia, sesudah beliau diletakkan di atas tempat pembaringan, ditutup wajahnya dengan kain, maka pada ketika itu orang ramai berkumpul di rumah beliau, anak-anak murid beliau, di kalangan para ulama. Maka tiba-tiba Thabit al-Bunani tadi itu menarik kain yang menutupi wajahnya. Ini orang meninggal, tuan-tuan.
berlaku di zaman itu sesuai dengan dia keimanan umat pada ketika itu. Kalau berlaku zaman kita dengan Tuan Imam dengan semuanya lari. Ya, sebab itu tak berlaku zaman kita. Ya, jadi Sabit Al-Bunani tadi itu menarik kain yang menutupi wajah beliau, kemudian beliau bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi salam. Maka orang ramai pun bertanya, Assalamun ba'da maut, apakah ada lagi ucapan salam sesudah meninggal? Orang tanya beliau. Ya, maka kata beliau, segerakanlah urus jenazahku, sesungguhnya Rasulullah dan para sahabatnya sedang menantiku di surga Allah. Itu di antara pesan beliau. Maka Rasulullah Sabit Al-Bunani bercakap sesudah meninggal dunia. Baik, Sabit Al-Bunani ini ketika mana dikebumikan pula berlaku lagi satu karamah, di mana beliau bangun menunaikan sembahyang di dalam rumah kubur beliau. Kubur orang Arab tak sama sebagaimana kubur kita, tuan-tuan. Kubur kita kalau dikebumikan orang yang tak mati pun akhirnya mati. Sebab apa? Memang sempit sungguh kubur kita. Kubur orang tak macam tu. Dia buat lubang-lubang yang besar, yang luas. Dia buat satu macam tempat macam meja, buka ada pintunya, turun masuk, letak jenazah, kemudian naik balik, tutup saja. Itu kubur orang Arab. Sebab itu dalam peristiwa trauma asing dulu, ya sebab mungkin ramai sangat sehingga kan ada yang pingsan pun dianggap mati, dimandikan sekali, kemudian dikebumikan. Bila dah dikebumikan 3 hari itu mengetuk pintu kubur supaya dibuka. Pokoknya dia pingsan saja. Ya, itu kubur Arab. Kalau tanam dalam kubur kita, pokok mati insyaAllah. Ya, sebab apa? Kubur kita ya, nak bangun pun tak tahu itu juga. Ya. Kubur Arab ini luas. Di Mesir saya pernah masuk dalam kawasan satu lot perkuburan yang dikhaskan untuk kedutaan Malaysia. Ya, ada anak sahabat meninggal dulu, pernah masuk. Memang kita tunggu dengan tangga dan kemudian ya, letak jenazah atas tempat yang dah disediakan. Bila dah ada jenazah yang baru, jenazah yang lama itu tulangnya kita tolak ke tepi, letak pula yang lain. Macam tu aja. Ya. Dalam banyak-banyak tu hanya ada satu jenazah aja meninggal tahun 1971. Waktu saya turun tu tahun 90, tahun 2000 masih tak menemukan tuan-tuan jenazah seorang wanita. Ya. Jadi Sabit Al-Bunani, perkara ini diceritakan oleh ulama hadis yang mustahil mereka ini menipu, sebab kalau mereka berdusta sekali saja mereka menipu, hadis-hadis yang mereka riwayatkan tak akan diterima oleh umat. Ya, disiplinnya ketat. Diceritakan oleh Sa'id Al-Musayyib dan juga Sufyan Al-Thawri. Ya, ini ulama hadis, guru kepada kita katakan ya, Imam Nawawi juga. Maksudnya Imam Nawawi ada banyak meriwayatkan hadis daripada Sufyan Al-Thawri, yang melalui jalan Sufyan Al-Thawri. Jadi ketika mana jenazah Sabit Al-Bunani dah diletak, mereka semua dah naik ke atas. Waktu mereka sedang menyusun batu bata menutupi pintu kubur, saqata labanatan, jatuh seketul batu. Jatuh seketul batu, maka kata Sa'id, kamu nampak? Bila jatuh aja nampak. Sabit Al-Bunani dah bangun, Allahu Akbar, sembahyang dalam kubur. Sa'id kata pada Sufyan, kamu nampak? Sufyan kata nampak, tapi diam-diam dia tutup. Selesai tadi tanya anak kepada Sabit Al-Bunani, apa rahsia ayah kamu sehingga keadaannya berlaku karamah sesudah dia meninggal? Ya, yang pertama dia bercakap bila dia sudah meninggal dunia supaya disegerakan jenazah. Yang kedua dia pula dia bangun menunaikan sembahyang dalam lubang kubur dan kami tengok dia dah bangun sembahyang. Kata anak dia Fatimah, aku tidak terkejut dengan apa yang berlaku, sebab ayahku selama 55 tahun dia mulai sembahyang setiap malam. Pada penghujung sembahyangnya dia akan berdoa dan dia menangis sebab tamatnya waktu munajat. Dia orang yang mahabbah fillah, dia kasih sayang dia pada Allah, tuan-tuan, hebat sungguh. 55 tahun dia sembahyang, dia mulai tak berhenti, tiap-tiap malam dia sembahyang. Dia rasa lazat sungguh ibadah sembahyang, sehingga kan bila azan dia rasa putus waktu munajat dia dengan Allah. Maka dia akan menangis dan dia akan berdoa, ya Allah,
sekiranya kau menganugerahkan nikmat sembahyang kepada seseorang sesudah meninggal, fa'atiniha, anugerahkanlah nikmat itu kepada aku. Maka ya kata anak beliau, aku tak heran kalau ya beliau bangun sembahyang sememangnya dah 50 tahun lebih, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala setiap malam untuk dia bangun lagi sembahyang sesudah meninggal. Jadi ini merupakan karamah sahaja, sebab sembahyang bagi orang yang dah meninggal ini bukan lagi ibadah. Ia hanyalah satu karamah Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan Allah kabulkan permohonan hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah kasihi. Baik, Sayyidina Anas bin Malik menyatakan panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di setengah telinga baginda. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah bin Al-Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri qala hadatsana Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasdilu sya'rahu wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum wa kana ahlul kitab yusdiluna ru'usahum wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membiarkan rambut baginda terurai. Maksudnya kalau Nabi kita sikat rambut sekalipun semuanya ditarik ke belakang, tak ada disikat dirapikan dengan rambut dibelah, tidak, dengan diuraikan semuanya ke belakang. Saat itu orang musyrik merapikan rambut mereka, yang ini dalam syarah hadis mengatakan orang musyrik ini pula sikat rambut dengan belah tengah, belah tengah. Sementara ahli kitab membiarkan rambut mereka terurai, Rasulullah lebih suka meniru perilaku ahli kitab selama belum ada ketentuan dari Allah. Jadi dalam hal-hal kehidupan ini Nabi kita tengok juga pada ahli kitab, apa-apa yang tak ada arahan daripada Allah, maka Nabi kita pandu pada perbuatan ahli kitab, sebab mereka lebih hampir ya dengan wahyu. Nah dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu merapikan rambut baginda, farwaqa aqiqatahu, Nabi kita bersikat dengan rambut belah tengah juga bila turun ayat wattaba' millata Ibrahim hanifah. Ikutlah millah Nabi Allah Ibrahim, yang dalam tafsir Al-Jalalain Imam As-Suyuti mengatakan kana Ibrahimu yufarriqu aqiqata ra'si, adalah Ibrahim itu menyikat rambut dengan membelah akikahnya, akikah rambut bagian depan, dengan membelah akikahnya. Maka bila turun ayat tersebut, Nabi kita diperintahkan ikut millah cara Nabi Allah Ibrahim. Rupa-rupanya yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy itu adalah sebagian daripada warisan yang mereka dapat daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang menyikat rambut dengan dibelah tengah rambut mereka. Maka diperintahkan Nabi kita mengikuti perbuatan yang sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dikatakan rajulun a'tahullahul majda, seorang lelaki yang Allah anugerahkan kemuliaan daripada segenap aspek kehidupan beliau. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya beliau juga bergelar sahabat. Bukan sekadar sahabat, tapi jadi teman akrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga dikenal sebagai radifun Nabi, dia orang yang selalu membonceng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mendapat gelaran hibru hadhil ummah, pendeta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan keilmuannya yang dikatakan hebat sungguh, sehingga akan ribuan manusia mendapat pedoman ilmu daripada beliau dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan. Yang berikutnya beliau juga dikatakan seorang lelaki yang pipinya ada aliran air mata, yang ada berbekas aliran air mata, ia disebabkan kuat menangis min khasyatillah, kerana takut dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sawaman qawwama, Allah bagi juga kemuliaan kepada
kepada beliau dalam ibadah beliau, orang yang kuat berpuasa dan juga kuat sembahyang malam. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kita selalu dengar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, selalu dibaca kepada orang yang meninggal dunia, dia waktu dikebumikan, ya sebelum ditalqinkan ataupun waktu ditalqinkan dibacakan ayat tersebut. Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal dunia, waktu jenazah beliau digusur, kedengaran bunyi bacaan tersebut daripada batu, daripada kayu, daripada segenap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu datang daripada mana, tapi kedengaran suara yang jelas mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan dibaca oleh manusia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka sejak daripada hari itulah kita pun beriktibar ambil juga bacaan tersebut dibacakan kepada orang yang meninggal. Selepas daripada kematian Sayyidina Abdullah bin Abbas dan kedengaran bunyi bacaan-bacaan tersebut daripada makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan. Baik, hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi an Ibrahim ibnu Nafi' al-Makki an ibni Abi Najib an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaza faqir arba'in. Aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikat menjadi 4 bahagian. Yang tadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, hadis pertama. Ummu Hani dalam hidup beliau meriwayatkan 46 buah hadis kepada kita. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu ta'ala anha. Insyaallah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang bab mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut. Jadi mudah-mudahan hadis-hadis yang kita bacakan pada pagi ini sedikit sebanyak menggambarkan kepada kita tentang rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menuntun hati kita untuk rasa cinta, kasih, rindu dan sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga dengan kisah-kisah sahabat dan tabi'in yang kita bawakan. Mudah-mudahan yang menyadarkan kita betapa manusia-manusia yang memuliakan Allah dan Rasul, Allah bagi kemuliaan kepada mereka dalam kehidupan mereka, dunia dan juga akhirat mereka. Jadi mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka. Allah menja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'a syaqiyyan wa la maghmudan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.